Okay, kita start lah ni. Dekat mana yang kita play ni? Okay. Okay, kalau kata you all nak cakap apa-apa, you all mute dulu. Tutup you all punya phone. Ni button yang colour merah yang macam lambang phone dekat bawah tu. Supaya at least dia tak bunyi bising lah. Bila you all nak cakap je baru you all buka. Mute je dulu. Nanti kalau you all nak cakap je, you all on je lah. Tak nak salah. Boleh je. Button kat bawah tu ada button macam button phone tu. Yang colour merah tu, tutup kat situ. Jumpa Arifan? Sekejap ni. Tak apa, cari je, no problem. Tak, kadang-kadang dia bunyi kipas pun dia boleh buat bising. Masa yang better kita tutup dulu tu. Okay. Oh Datuk apa khabar Datuk? Ingat ke Syamil ni siapa? Assalamualaikum. Salam. Ya Izzat. Oh Ya, Izzat Miss. sama. Okay, so tak apalah, okay lah tu. At least ada dah dalam 10 orang dah ramai lah. Ya, Miss. So tak payah tunggu lah kan, kita start terus je lah. Boleh. So saya nak cerita dulu dekat you all pasal yang assignment baru yang you all nak kena buat ni. Sekejap lagi tak faham pula kan. Sekejap saya tukar layout ni, nak suruh dia buka presentation ni. So saya record lah session ni, kod-kod nanti nak refer, nak tengok balik ke apa ke, at least boleh tengok balik lah. Nanti saya share dia punya link dia, you all boleh tengok balik video ni. Tunggu je sebab dia lambat sikit. Okay, Miss. Sharing ni. Nampak Izzat? Sekejap. Ke tak keluar pun? Tiba-tiba dia jadi slow pula. Dia tak boleh tekan button sharing pula dah. Betul lah, tengok tadi dia tak keluar apa pun. Betul lah, dia tak boleh nak on button sharing ni. Tadi okey je kelas sebelum ni saya buat.
Dia tak mau pula dah. Sekarang nampak apa-apa tak? Ada presenting. Oh, dia Ada. loading. Keluar. Keluar. Okay, so first thing nak cerita sikit lah balik, nak explain balik pasal new assessment untuk kod SRM 659 ni. So untuk semester ni disebabkan kita dah jadi macam ni, so assessment berubah 100%, daripada 50%, daripada 100% jadi 50%, dan daripada ada group assignment sekarang ni dah tak ada langsung group assignment, memang you all kena buat semua individual assignment. So dan satu lagi berita baiknya of course lah, tak ada final exam dan hanya ada satu test untuk 15%. So test tu pun test open book, memang takkan adanya test fizikal lah, semuanya kita buat through online je, submission pun semua dalam online juga. Okay, untuk individual assignment, first tu, yang tu adalah court case review, ada untuk 15%. Lepas tu individual assignment tu, yang tu chapter review, yang ini lebih kepada iClass discussion lah. Dan saya pun dah ada masukkan banyak dah jugalah, saya rasa soalan dalam iClass tu, yang tu boleh start jawab dah lah daripada awal semester hari tu sampailah ke hari ni. So yang ni setiap soalan nanti saya akan bagi markah, dan saya akan calculate lah markah tu untuk you all dapat 10% tu. Lepas tu yang keempat tu reflective case study, yang ni pun sama, individual assignment juga. Yang ni you all kena jawab case study. So soalan dia pun saya dah prepare, mungkin antara you all dah tengok lah instruction yang saya dah bagi dalam iClass. So hopefully baca dah lah kan, at least sikit banyak dah tahu dah apa benda nak kena buat. Cuma hari ni nak go through sikit dan nak cerita jugalah sikit apa lagi kod-kod ada yang you all tak faham. Okay, so itu satu. Yang kedua, nak tunjuk dekat you all satu persatu lah. Ni dia, individual assignment 1. Nampak tak yang ni? Keluar tak Izzat? Sekejap. Ke tengah loading juga? Orang lain boleh tengok tak saya punya presentation ni, laptop sharing saya? Nampak. Nampak? Okay, so maksudnya okey lah tu. Saya takut tidak je. Okay, so untuk first ni, individual assignment 1, case review, saya dah bagi dekat dalam iClass. Kalau you all perasan lah, siapa-siapa yang dah buka, saya ada bagi material dalam bahagian notes and material dekat dalam iClass. So dalam tu saya masukkan Industrial Court Award. So award tu adalah kita kata keputusan mahkamah industri. So award tu saya dah bagi nama siap-siap ikut nama masing-masing. Siapa yang saya kira ikut dalam iClass lah. So saya tahu berapa orang yang ambil subjek ni. So saya bubuh siap-siap nama untuk setiap award tu. So maksudnya bila you buat assignment ni, you ambil ikut nama you lah, jangan ambil ikut nama orang lain. Sebab saya dah bahagi dah semua sekali. Dan award tu semua tu lebih kurang cerita dia sama je. Cerita pasal dismissal, pemecatan kerja. So tak ada orang dapat award yang berat, tak ada orang dapat award yang ringan ke, yang susah ke, tak ada. Sebab semuanya saya dah baca, saya tengok yang mana yang sama je, fair je untuk semua orang. Cuma je saya pecah siap-siap bagi nama tu supaya senang lah masing-masing tengok, tahu dah yang tu untuk dia. Tak payah nak berebut dah lah kan. Okay, so apa yang you all kena buat dengan award tu, you need to read the Industrial Court Awards given to you and summarize it based on the format below. So dalam report you all kena ada introduction of the case. So dalam award tu pun dia adalah ada cerita introduction dia. Number 2 dia cerita tentang causes leading to the case. So you kena identify apa penyebab case tu jadi. Number 3, you need to identify the effects or consequences of the case to the company and employee. So bila you dah baca award tu, you baca sampai habis, you rasa apa kesan dia kepada company tu sendiri dan kepada employee tu sendiri. Dia dah kena case tu, dah jadi macam tu, dah kena pecat ke apa ke, dapat claim ke apa ke. So semua yang ada dalam award tu, you kena identify apa kesan dia.
Another one, you kena juga tengok section under Industrial Relations Act 1967. Era tu Industrial Relations Act referred to in the case, yang diguna pakai di dalam case tu. Bila mahkamah jatuhkan hukuman tu, dia check section mana dalam Industrial Relations Act. So you kena list out lah dalam jawapan, dalam report you all nanti. Dan last sekali kena ada court decision. Apa yang hukuman yang dikenakan kepada orang-orang dalam kes tu lah, sama ada employer ataupun employee dalam kes tu. So apa keputusan yang mahkamah jatuhkan. So benda-benda ni semua ni, apa yang you kena buat, you must summarize the case and prepare an infographic report. Pernah dengar pasal infographic ni? Nak sasa pula. Tahu tak apa dia, macam mana nak buat infographic report? Tak ada idea langsung? Tak pernah. Rasanya tak pernah tengok. Saya bagi satu contoh. Nampak, boleh tengok yang ni? Nampak tak ni? Tak nampak, Miss. Tak nampak? Kenapa pula lah time ni dia nak buat perangai ni? Ya, saya try stop dulu. Dia tak maulah. Allah, kenapa dah hari ni? Okay, yang ni boleh nampak? Ya, dia presenting. Yang nampak. Okay, ini contoh infografik. So info, ni lah info yang ada dalam gambar ni kan, setiap petak ni, itu info dia. Grafik-grafiknya adalah gambar-gambar ni lah yang dia masukkan dalam pamphlet ni. So sama lah bila you nak buat report tu nanti, setiap content yang saya minta tu, you masukkan contoh kata, okay, cases tu, causes dia, tulis causes of the cases. So cerita sikit-sikit, ubahlah gambar apa-apa yang sesuai dengan report tu, dengan case tu. So itu maksudnya. Dan report ni boleh jadi just mungkin 1 ataupun 2 page sahaja sebab dia boleh gabung semua sekali, duduk setempat macam ni. Inilah infografik. Sekarang banyak je software-software yang ada yang orang guna untuk buat infografik ni. Tapi kalau yang mana buat sendiri, bolehlah buat sendiri je. Tak susah pun. Boleh. Okay. Silap. Sambung balik. Mana tadi? Bukan. Silap. Sorry. Tadi individual assignment 1 kan? Allahuakbar. Okay. So tadi, yang ni tadi inilah, you must summarize the case and prepare an infographic report. Okay, next, the soft copy of the report must be submitted at seminar 5 through email. So email saya ni lah, you all hantarlah through email ni, semua report-report yang you all dah buat tu. Dan selewat-lewatnya pada seminar 5 lah. Okay, satu lagi, please also submit the soft copy of your report through iClass as a backup. Saya takut salah lagi komput hilang ke apa ke, saya pula delete email ke apa ke, malah dah nak cari, so saya boleh cari dekat iClass. So better you all submit lah kat sana sekali. And untuk assignment ni tak ada presentation, so tak payah risaulah pasal presentation, just buat report sahaja. Okay, untuk assignment 1 ni ada soalan nak tanya.
Tak ada masalah, boleh faham ke? Boleh. Maknanya yang apa infografik tu just kita buat macam assignment biasa tu cuma dalam bentuk infografik lah. Ya. Sama biasa. Cuma just cara nak presenting report tu je lah. Yang tu je infografik. Dia lebih kurang macam pamphlet lah Miss Macam mana? Macam lebih kurang apa? Dia lebih kurang macam pamphlet lah. Ya, lebih kurang lah. 1 page 2 page macam tu je, tak banyak pun. Oh. Itu gantung pada tajuk yang Miss bagi tu kan, yang pecahan ikut nama tu kan? Ya. Dah tengok ke yang pecahan saya bagi tu? Tengok macam panjang sangat, kes banyak sangat. Nampak je banyak. Cerita dia sikit-sikit je sebenarnya. Dia boleh skip-skip, ada setengah-setengah tu tak payahlah nak baca sampai habis pun. Tengok intro sikit, tengok dia punya problem sikit. Lepas tu tengok conclusion. Kod tu apa dia punya decision. Baca macam tu je lah. Tengok data paling banyak saya macam banyak Ya ke? Sama je, lebih kurang lah. Okay, so apa cerita assignment 1, assignment 2 pula. Mana dia? Okay, assignment 2 yang ni. Okay, tu tulis sound dulu. Okay. So assignment 2 yang ni macam ada tadilah iClass discussion sahaja. So untuk 10% ni jawablah semua soalan dalam iClass. Sebab yang tu je lah yang akan bagi markah you all. Dan saya akan insyaAllah check lah satu persatu jawapan tu bila you all dah jawab nanti. Jangan bagi emoticon saja kan, nak bagi jawapan sekali. Barulah syok kan, nak reply ke apa ke, barulah ada sikit discussion tu. So tolong jawablah semua yang dalam iClass tu. Yang tu tak ada limit masa, boleh jawab anytime saja. Bila-bila you all rasa nak masuk, masuklah. Okay, satu lagi individual assignment yang ketiga, reflective case study. So case study ni saya ambil daripada soalan final. Malah nak fikir saya pun, senang sikit. Jawab je lah soalan final ni. So soalan dah ada 2 soalan, question 1 dengan question 2 ni. So jawab semua soalan tu dan format untuk reportnya seperti yang tertera ni, kena ada cover page, content, conclusion. Dalam conclusion tu tolong cerita sikit apa yang you dapat hasil daripada you buat assignment ni. So you baca apa pasal tu cerita dalam case study tu, so ceritalah apa yang you rasa. So semua tu masuk dalam conclusion. Dan report ni juga saya pun malas tak nak baca teruk-teruk kan. That's why saya kata buatlah infografik juga. So malah nak ni sangat lah kan, so tak payah nak skema kan. So kita buat infografik. Pertama, hantar melalui email juga. Yang ni saya bagi lewat sikit, 1 week after seminar 5. Okay Miss. Tu je. Presentation pun tak ada. So tak payah risau pasal presentation lah. Kalau ikut boleh je nak buat presentation pakai Google Meet ni. Tapi tak apalah. Tak kisah sangat pun. Kira semua confirm A kan? Kalau buat semua insyaAllah tak ada masalah nak dapat A tu. Jangan tak buat sudah. Untuk test pun sama lah nanti saya dah ada jawapan pula. Saya ada soalan dia Bagi jawapan sekali ni. Kalau jawapan tu hari-hari Google Meet pun tak apa. ada. Ni bagi jawapan. Gila, sorry. Okay, so hari tu last kita berhenti setakat mana dah? Dia PKP ni jadi lost memory lah Miss. Memang lah. Tak kata saya Nak buka. Nak on laptop pun tak kerti. Jangan. Kita kat mana dah last hari tu? Sampai yang datang ke last first. Agak-agak sama ingat.
Rasa sampai apa? Word. Chapter 2 rasa. Wih, Izzat lain macam jemaah. Izzat kat pagi tu. Saya kerja Hafiz. Okey lah, cik belum lah. Tu lah. Chapter 2 chapter 2 history hari tu. Kamu berdua jangan sampai tak berdasarkan orang di sini. Kalau you are leaving, Okey, kat mana lah chapter 2 tu? Allah berkata Sneha. sampai tak boleh. Kenapa beritahu dulu yang ID tak semua? Nanti saya tahu lah yang saya nak semua ini. Tapi kita tahu, kalau ada sesuatu call kami pasti. Tengok cerita apa tu? Kita kat mana chapter 2 hari tu? Hari tu sampai page 26 Miss. 26. Workers who cannot join trade union. Ya. Workers cannot join trade union. Okey. So siapa yang ada buku boleh refer buku lah. Kalau yang tak ada buku, saya cuba tunjuk dekat sini. Chat buku setakat mana yang boleh tunjuk lah, saya tunjuk kat sini ha. Page 26. Okay, this one. Boleh nampak ke saya punya sharing ni? Nampak. Okay. So hari tu saya dah explain sikit sebanyak pasal introduction kepada industrial relations ni. Juga kita dah masuk sikit sebanyak pasal trade union, kesatuan sekerja. So dah habis dah lah cerita pasal employee yang boleh join trade union. So sekarang ni yang tinggal hari tu employee yang tak boleh join trade union pula. So dia ada dua jugalah, ada yang boleh join, ada yang tak boleh join. So siapa yang tak boleh join trade union ni ataupun siapa yang tak boleh masuk kesatuan sekerja ni. So first kat sini ni, certain groups of government servants are not allowed to join unions at all. So kat sini dia kata certain group, tak semualah, maksudnya ada government servant yang boleh join trade union, tapi certain group ni memang langsung tak dibenarkan, not allowed to join trade union at all. So orang-orang tu adalah employees in the police force. Sekejap ya. Okay, employees in the police force, employees in the prison service, employees in the armed force, and employees in the confidential and security work. So siapa-siapa duduk dalam kategori yang tadi, so semua ni tak dibenarkan join trade union. Okay, next ni, employee in the professional and managerial group in the public sector. So kalau dia duduk dalam kategori tinggi-tinggi profesional, macam contoh dia jadi ketua pengarah kementerian mana-mana ke, ataupun KSU kementerian mana-mana ke, so orang-orang ni dia tak dibenarkan join trade union. Dan even sebenarnya kalau ikut saya sendiri pun tak dibenarkan join trade union sebab saya ni adalah professional public sector juga. Kecuali kalau saya nak juga join trade union, so saya kena dapat exemption from Chief Secretary to the government. Chief Secretary to the government tu siapa sebenarnya? Ketua Setiausaha Negara. Ketua Setiausaha Negara. So kena buat surat bertulis mohon dengan KSU dulu. Barulah kalau dia benarkan baru boleh join trade union untuk orang-orang government dalam kategori professional and managerial group ni. Okay, next, under ERA Section 9 Subclause 1, certain categories of employee are not permitted to join trade union whose membership is not of the same category as themselves. So yang ni saya pernah sebut dah sebelum ni jugalah.
dalam definition of trade union pun kita ada sebut benda ni. So yang ni maksudnya certain kategori ni, orang-orang duduk dalam kategori tertentu ni, dia tak boleh join trade union yang tak sama membership dengan kategori dia. So contoh macam mana tu? Okay, employees can only join a union representing the trade, occupation or industry in which they are working unless the union is in-house. So employee ni dia hanya boleh join trade union yang represent trade. Maksudnya industri apa yang dia duduk. Kalau kata pertanian, pertanian sahaja. Kalau kata education sahaja. Dia tak boleh join pertanian dengan education. So dia tak akan boleh jadi sekali macam tu. Okay. Yang kedua ni, managers, executive, confidential and security staff can only join a union whose members are in the same category as themselves. So, kalau orang ni contohlah manager, awak kerja jadi HR manager kat company tu, awak nak buka trade union, nak gabungkan employee dengan employer, tak boleh lah. So awak hanya boleh join trade union manager sahaja, untuk manager eksekutif sahaja. Kalau kategori selain daripada tu orang tu tak boleh join trade union tu. So itu maksudnya yang ini. Okay, another one, employees in public and private sector cannot join the same union. Orang kerja government dengan orang kerja private nak duduk sekali dalam satu union. Yang ni memang mustahil lah, memang tak akan jadi. Okay, another one, employees in statutory bodies can only join in-house union. So statutory bodies ni apa dia? Boleh bagi contoh statutory body kat Malaysia ni? Bahasa Melayu dia, statutory body ni adalah badan berkanun. SPRM termasuk dalam badan berkanun, Miss? Ya. SPRM, UiTM sendiri pun badan berkanun. So bila badan berkanun, statutory bodies ni, so kalau kata ada union hanyalah in-house union sahaja. Maksudnya union tu hanya dekat tempat tu sahaja. Dia tak ada lah union daripada luar ataupun affiliate union macam contoh MPUC ke apa ke, dia tak ada lah boleh join sekali dalam statutory bodies ni. So kalau employee ni macam saya, contoh saya kerja UiTM, saya hanya boleh join UiTM punya trade union je. Tak boleh lah nak join tu universiti awam ke apa ke, tak boleh. So itu maksud dia. Okay, another one, employees may only join a union covering workers in either Peninsular Malaysia or Sabah or Sarawak depending where the employee is working, but combinations are not permitted. So yang ni maksud dia, kalau awak kerja di Peninsular Malaysia, awak hanya boleh join trade union di Peninsular Malaysia sahaja. Kalau awak kerja di Sabah, awak boleh join union dekat Sabah sahaja, ataupun kalau awak kerja kat Sarawak, awak boleh join union dekat Sarawak sahaja. Combination antara tiga-tiga tempat ni tak dibenarkan. Itu maksud dia. Boleh faham eh? Okay. So apa sahaja komplain by a worker regarding section 5, section yang atas ni tadilah pasal membership ni. So semuanya boleh directly report dekat Department of Industrial Relations. Dan kalau department ni tak boleh settle, so DGIR will report the matter to Minister of HR and refer the matter to Industrial Court for a hearing. So apa saja pertikaian, kalau kata tiba-tiba awak nak join union, majikan kata tak boleh, tak sah apa semua, berkait dengan union lah. So awak boleh refer case tu dekat Department of Industrial Relations. Itu dia punya proses dia. Okay, another one dalam chapter 2 ni juga cerita sikit tentang apa dia yang ada dalam Industrial Relations Act 1967. So apa yang apa objektif utama ACTA ni sebenarnya kalau government kita introduce. Okay, so first kali definition, an act to promote and maintain industrial harmony. So kat sini ni yang paling penting sekali. First thing, ACTA ni wujud sebab kita nak make sure kat tempat kerja tu berlakunya industrial harmony. Berlaku kita kata apa tu?
keharmonian di tempat kerja. So bila ada akta, barulah employer dengan employee ni tahu setakat mana kita punya, kita kata limit nak bergaduh tu setakat mana. So supaya dia maintain harmoni antara employer dengan employee tu. So itu function utama akta ni. And another one, akta ni to provide for the regulation of the relations between employers and women and also their trade unions. So akta ni juga nak make sure adanya regulation, adanya satu guideline kepada employer dan juga pekerja-pekerja dia dan juga trade union yang ada dekat tempat kerja tu. Kalau benda ni okey, macam mana kita nak buat? Kalau jadi isu ni apa yang kita boleh rujuk, apa yang kita boleh betulkan kalau rasa tak puas hati kat mana-mana nak dispute apa-apa. So melalui akta ni kita boleh rujuk. And then yang ketiganya, the prevention and settlement of any differences or dispute arising from their relationship. So yang ni akta juga untuk prevent dan juga untuk bagi selesai. Settlement tu maksudnya kita nak selesaikan apa sahaja pertikaian yang berlaku kepada antara employer dengan employee tu. Dan yang keempatnya, akta ni adalah untuk deal with trade dispute and matters arising. So untuk make sure ada guideline, kalau jadi mogok ke, jadi piket ke, jadi lockout ke, so automatically majikan boleh refer dekat akta ni dan macam mana nak selesaikan pun boleh refer juga dekat akta ni. So itu function Industrial Relations Act ni. Okay, untuk Act ni juga setiap section dia, dia adalah function-function dia tersendiri. First kali ni, protection of rights of workmen and employers and their trade union. Ni ada di section 5. Section 5 ni kalau siapa yang dah pernah ambil employment law dengan saya sebelum ni, dia sama dengan section 8 dalam Employment Act. Dalam ini dia cerita pasal right to form and join a trade union. Siapa ingat lagi pasal hak employee untuk join trade union? Siapa yang dalam employment law? Memory tu? Datuk ingat tu? Employer boleh tak menghalang employee untuk join trade union? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab hak. Ya, kita cakap pasal hak pekerja. So hak itu hak pekerja. So dalam section 5 Industrial Relations Act ni, memang dia kata siap-siap, okey, apa-apa je berkait dengan trade union, sama ada employee tu nak join ke, nak buka trade union ke, nak involve dalam proses apa-apa sajalah, pembubaran ke, nak buat strike ke, nak buat piket ke, itu semua tu majikan tak boleh halang. Dengan kata lain memang tak boleh cakap apalah. Kalau kata dia nak join, dia nak buat apa saja yang berkait dengan union tu, majikan tak boleh buat apa dah. Itu yang ada dalam section 5 ni. Dia sama dengan section 8 Employment Act yang you all pernah belajar sebelum ni. So saya tak nak baca lah dalam ni. Banyak sangat nak baca. Nanti bacalah sendiri. Panjang cerita dia. Sampai page 28 tu you all baca lah. Itu hak employee untuk berkesatuan sekerja. Another issue dalam isu yang berkait dengan trade unions ni juga, kita ada satu lagi ni, employers' attitudes towards union. Attitudes ni maksudnya kita kata perception employer. Macam mana tanggapan employer terhadap trade union yang ada dalam company dia. So tanggapan ni boleh jadi 4. The first one tu conflict or open hostility. So conflict ni maksud dia, some employers who are prepared to use a number of tactics which may be illegal in order to prevent their employees from joining the union because they consider union as a third party that will intervene in the employer-employee relationship. So kalau majikan ni, dia rasa trade union yang ada dekat company dia tu ni orang luar, third party. So third party ni dia selalunya akan mengacau hubungan antara employer dengan employee tu. So bila ada orang luar yang mengacau hubungan, so majikan ni dia akan rasa tak suka.
So dia akan buatlah apa-apa sahaja dalam statement ni kan, ni to prevent the employees. Dan dia akan buat mungkin benda yang illegal, benda yang tak sah di sisi undang-undang. Macam contoh tadi kan, Section 5 cakap tak boleh halang. Tapi majikan dalam surat lagi, dalam contract of employment siap-siap tulis dah, saya anda tak dibenarkan untuk menyertai mana-mana trade union di seluruh Malaysia. So dah buat dah siap dalam kontrak. So benda tu illegal. So salah lah sebenarnya kalau company ataupun employer yang berpandangan konflik of open hostility. Okay, yang kedua, attitude employer yang kedua, control hostility. So apa maksudnya? Even though the employers recognize that employees have the right to form and join union, but discreet attempts are made to discourage workers from joining and being active in union. Yang ni pun sama, lebih kurang juga macam yang atas ni tadi, yang first tu. Dia akan buat sesuatu yang boleh menyebabkan employee ni tak akan join trade union. Tapi yang ni cumanya dia sedar benda tu salah. Yang ni tadi ni dia tak sedar langsung. So dia buat terus je. Yang ni dia sedar tapi dia cuba juga macam mana pun sikit-sikit. Okay, tak apa, kita akan make sure employee ni tak akan buat trade union, tak akan aktif, tak akan join trade union. Itu control hostility. Okay, another one, yang ketiga ni dipanggil accommodation. Employer is prepared to compromise with the union, tolerate it and be as reasonable as possible. Yang ni employer ni okey lah sikit. So dia tak kisahlah ada union tu, dia boleh lagi tolerate. Tapi kalau ada benda yang tak kena sikit trade union buat, so dia akan jadi macam menamuk lah dia. Tapi dia boleh terima lagi kewujudan trade union tu. Okay, nombor 4 pula, dia mungkin satu lagi ni cooperation. So yang ni maksudnya the management work closely with the union to promote the welfare of the organisation, where they see the joint effort as essential for the survival of the enterprise. So kalau majikan yang macam ni, yang ni of course lah yang terbaik lah yang kita nak. So dia sama-sama juga dengan union, dia akan selalu berbincang, selalu discuss elok-elok, cari apa sahaja benda-benda yang boleh bagi benefit kepada organisation dan juga kepada employee. So dia akan duduk sama-sama buat discussion. Ini yang kita paling, of course lah yang paling kita nak sekali lah kalau majikan boleh cooperate dengan trade union ni. Boleh faham Ada soalan nak tanya? Okay, so kalau tak ada tak apa, saya move on. Kalau nak tanya-tanya je lah. Boleh skipkan saya anytime je. Okay, nombor yang next ni, creating a non-union environment. Okay, yang ni step ataupun kita kata something yang employer selalu buat jugalah. At the same time, dia nak supaya trade union tu kalau boleh wujud langsung dekat company dia. So apa yang selalunya organisation buat? The first one ni pay higher wages and give better benefits. So kalau dia tahu, okay, kalau dia bagi gaji lebih, for sure lah orang tak akan join lah trade union. Ataupun bagi banyak sikit benefit berbanding dengan company orang lain. So bila dia buat macam tu, employee rasa dah puas hati dah. So buat apa lagi nak join union? Sebab selalunya bila join union tu je untuk bantu nak increase wages and benefit ni. So bila dah banyak benda-benda ni benda-benda basic ni, so orang takkan kata tak payahlah join union. Another one involve employees in all levels of decision making. So kita panggil employee bincang sekali. So bila sama-sama bincang, employee ni dia akan rasa sebab macam one part of the organisation. So bila dia dah rasa dia tu sebahagian organisasi tu, for sure lah dia akan rasa lebih seronok dan dia tak akan tumbuh dalam trade union lagi dah. Okay, lagi offer job rotation, training, development and a measure of security of tenure. Selalu buat job rotation. Sebulan sekali ubah tempat, buat training dan provide kita kata job security. Bila ada job security, kita rasa saya dah selamat dah kerja kat company ni, tak payah dah lah nak join trade union lagi dah. So buat apa join trade union? So bila orang rasa macam tu, for sure lah dia pun takkan join trade union. Dan lagi-lagi ni bolehlah baca kot, larat nak baca semua. Boleh. Kan.
benda biasa-biasa lah, benda yang kita kata boleh fikir logik. Kalau buat macam ni mesti orang akan rasa tak payahlah join trade union lagi dah. Boleh? Okey, selain daripada tu kita ada juga reason kenapa orang join trade union. So tadi cara-cara nak ngelak daripada orang join, so dia reason dia. So kita ni basic bila adanya trade union tu, first thing reason dia mesti sebab yang ni. Logik lah kan, kita join kesatuan tu sebab function kesatuan tu sendiri nak supaya boleh discuss dengan majikan, nak increasekan lagi gaji, nak increasekan benefit, nak increasekan apa sahaja working environment. So bila kita buat macam tu, sebenarnya ini motif kita, sebenarnya economic motif lah. Okay. Miss, kalau kata union tu, employer kita, majikan kita macam layan tak layan, macam mana? Betul lah. Maksudnya employer tu sebenarnya tak 100% sukalah ada trade union tu. Kiranya dia pun rasa macam ganggu lah kan? Menyemak lah tu dia kata. Berarti union dia ada dia punya authorize dia sendiri lah untuk majikan. Sekiranya majikan dia tak, orang kata apa, tak macam buat tak tahu, tak layan, apa orang kata nak jumpa pun tak boleh. Dia kalau sampai satu tahap memang bergaduh dengan majikan, tu boleh buat report lah. Tapi kalau setakat melayan je apa semua tu, tak tahu nak buat apa. Buka lah jajana pun. Dia jadi macam internal program lah. Internal je lah. Selagi dia tak mereport sampai nak kena buat report tu, setakat internal lah. Setakat tu lah boleh report. Contoh macam union dia contoh macam union ni dia selalu tekankan pasal kebajikan lah kan. Kebajikan. Tapi majikan buat macam tak layan, tak tahu. Buat tak tahu dia tu lah. Yang tu lah normal yang jadi pun. Memang tak ikut pun. That's why lah kena ada sebenarnya leader tu sendiri. Leader union tu kena kuat. Kalau dia tu boleh push, dia tu berani sikit nak push majikan, insyaAllah okey lah. Dia sebab kan, dia yang saya tengok kadang-kadang union ni, leader tu kuat. Cuma dia berdekat majikan, majikan dia cuba nak kurangkan dia punya power tu. Sebab apa, takut dia boleh orang kata apa, ialah majikan akan jadi kalah lah. Tapi dengan punya company ataupun majikan, memang dia ni kebanyakan union ni orang akan tengok high level lah. Dia kalau sampai satu tahap mungkin kalau tak layak sangat tu, saya kalau saya tu tak layak. Saya suggest satu benda je lah, cuba buat piket lah dulu. Boleh try piket lah dulu, piket. Last choice eh? Last choice lah kalau dia tak layan juga sampai sudah. Boleh lah jadi macam tu kan. Yang tu ada dalam nanti chapter-chapter kat last tu memang ada cerita pasal piket apa semua ni, benda-benda yang union boleh buat lah untuk kita kata nak resolve kalau kata kita tak layan apa semua tadi ni, boleh lah kita try. Okay, so balik pada motif ni tadi ni. So first motif economic, second motif is protection of rights. So kita tak nak berlaku discrimination, exploitation, job security kita tak ada. So benda-benda ni semua ni, that's why lah certain employee ni dia prefer untuk join trade union sebab dia tahu trade union boleh tolong dia. Kalau jadi apa-apa saja macam contoh ni lah, retrenchment ni kan. So kalau kata tiba-tiba nak kena buang daripada tempat kerja tu, so macam mana dari segi benefit, dari segi kita kata apa ni, welfare of the employee, so at least kita akan bantu employee yang nak kena retrenchment tu. Okay, yang ketiga social reason. Social ni maksudnya macam kita lah, kita kan of course kita akan rasa macam kita nak berkawan dengan orang lain, kita nak ada macam satu solidarity ni perkataan dia ni, kita nak ada rasa sama-sama dengan orang lain. So bila rasa tu ada, for sure lah orang akan join trade union sebab dia tahu lagi trade union ni kita boleh bergaul dan at the same time kita boleh jadi apa ni, kalau kata macam yang jenis-jenis suka jadi leader apa semua, ni dah time dia.
Sebab boleh tunjuklah kita punya kemampuan leadership tu. Social reason lah tu sebab dia. Okay, boleh? So dia ada 3 reason je lah selalunya orang join trade union. Okay, untuk trade union objektif, trade union rules ni bacalah sendiri. Tak payah nak cerita satu-satu lah. Sebab ayat-ayat tu ayat-ayat biasa je. Rasanya baca pun boleh faham ni. Bolehlah tinggal lah yang ni. Okey, habis chapter tu. Ada soalan nak tanya? Izzat nampak macam confused tu, tanya Izzat, jangan. Izzat tanya. Kita dah baca. Oh, dia tengah baca. Izzat nampak macam confused tu. Tanya Izzat, jangan tak tanya. Fihul, 2 minggu, 3 minggu duduk rumah. Iyalah, biasa. Makan opok tu, makan opok. Kau makan tak? Jangan mengantuk sudah. Kalau online pun mengantuk habis ya. Mana nak tahu ni. Okey, rasa-rasa macam boleh tak lagi tu? Ataupun kalau ni kita tak payah buat panjang-panjang sangat kan? Sebab saya pun sekejap lagi pukul 2:30 nak sambung satu grup lagi ni. Boleh Miss. Boleh lah bang. Saya ingat Miss, dia jangan panjang-panjang kan. Haji. Satu cara. Dia masak tengah hari lagi. InsyaAllah kalau saya sempat, saya ingat saya akan buat satu video lah, senang. Saya buat video, saya cerita semua chapter dalam video tu. Nanti awak tengok lah. Dan kalau tak faham juga, barulah nanti next seminar kita bincang balik. Kalau mana-mana yang rasa macam tak berapa nak clear kan. So, mungkin buat macam tu lagi cepat lah. At least kita boleh habis. Sebab satu kita nak buat macam ni setiap kali seminar pun dia takes time. Nak tunggu semua orang masuk dulu apa semua. Tak makin tidur lagi. Okay. So, saya rasa betul kalau ni saya akan buat macam tu jugalah. Menambah jugalah untuk bagi habis subjek ni at least. Boleh kot lah? Boleh Miss. Itulah. Boleh Miss. Tak ada masalah. Miss punya pasal janji ya, tak ada masalah. Okay. Ni ada, saya rasa ada yang tak ada buku lagi kan? Ada 3 orang ni kan? Saya tak tahu. Macam mana tu? Kau boleh tengok. Kalau nak saya post pun boleh juga. Boleh juga. Nak je lah kalau nak. Siapa yang ada buku lagi tu? Izzat tak ada buku. Confirm. Tak ada buku. Okay, WhatsApp Miss tengok macam mana dia. Ya, itulah. Izzat ada yang kata dia confused, dia tak mau tanya, dia tak faham. Saya tak faham buku. Slow PKP dia slow Okay. Saya rasa tak berapa episod kita tak tahu. So, apa kita kelas sebelah ketiga ya. Kalau saya dah sempat video-video apa semua tu pun kalau saya dah sempat buat, saya akan upload terus dekat iClass. So refer kat sana je lah. Senang sikit. Okay. Boleh. Boleh lah, senang kan. Okay, so siapa-siapa yang nak left, boleh left lah. Tekan button left kat bawah tu, button tu juga. Tekan call. Habis lah kan ni? Habis lah. Kalau lama-lama kan. Ni Apa tu?